Assalamualaikum and welcome back to my channel di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri, kisah jenayah / kisah-kisah tragedi yang pernah berlaku atau akan berlaku di dunia kita ini. Alright guys, so pada hari ini aku ada satu kisah yang aku bakal kongsikan dengan korang berkenaan pengalaman seorang survivalist. Survivalist di mana dia termasuk kat satu tempat ni, lalas end up tersesat dan ada bermacam perkara-perkara aneh yang berlaku dekat dia sampai end up member punya teguh hati kuat, lalas lemah terus. Kan dah tak nak buat survival ni. So aku akan kongsikan dengan korang pengalaman yang dialami oleh beliau. So sebelum aku masuk ke kisah pada hari ini, pada korang-korang semua subscribers ke viewers ke yang mana ada pengalaman seram korang sendiri yang korang nak kongsikan, korang boleh drop dekat email aku dan aku akan, insyaAllah aku akan ambil peluang membaca semua benda tu and aku akan kongsikan pengalaman korang di channel aku. Alright, and also satu lagi aku nak beritahu korang, aku tak lama lagi bakal mencapai 1000 subscriber, 1000 subscriber. Yes, so sekarang ni dalam 800 lebih. So insyaAllah kalau boleh aku nak try by hujung tahun ni lah. Tapi kalau tak dapat tak apa, it's okay, no worries. Kita try masuk tahun depan pula lah kan. So aku perlukan sokongan korang. Kira korang boleh share, korang yang mana belum subscribe, korang boleh subscribe ke channel aku. And kalau katakanlah kalau korang tak nak subscribe sebab adalah perkara-perkara ataupun benda-benda yang korang rasa macam aku boleh improve kan, baru korang nak subscribe, korang boleh drop dekat komen, bagi feedback korang, and insyaAllah aku akan perbaiki diri aku supaya konten-konten aku akan datang akan lebih menarik. So tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah yang bakal aku kongsikan pada hari ini. Let's go guys. So, setiap dari diri kita mesti pernah melalui satu masa di mana kita semua pernah tersesat. Tak kisahlah sesat kat mana, dekat jalan ke, dekat hutan ke, dekat mana-mana lah. Ada momen yang kita macam tertiba macam, aku kat mana ni? And then especially kalau korang sorang-sorang, lagilah ada momen yang korang akan rasa cemas macam, alamak, aku dah sorang-sorang, aku dah tak kenal tempat ni, tak biasa dengan tempat ni. Confirm pernah ada rasalah pengalaman tersebut. And plus, apa yang buat benda lagi epic is that walaupun korang ada peta dekat telapak tangan korang, which is our Google Maps, our Apple Maps, tak kisah apa map sekalipun, tapi still boleh sesat. Yes, benda macam tu adalah perkara normal. Setiap daripada diri kita confirm pernah melalui pengalaman tersebut. So kisah kita pada hari ini yang bakal aku kongsikan dengan korang berkenaan pengalaman seorang survivalist di mana dia tersesat di dalam sebuah hutan. And plus bukan hanya sesat je, and mengikut cerita dia, dia terkena bermacam-macam gangguan semasa dia sesat. Tapi sebelum tu, survivalist apa benda survivalist ni? Kacang goreng ke? Bukan. So survivalist ni adalah basically orang yang mempunyai ilmu, bertahun-tahun punya ilmu, di mana dia boleh hidup tak kisahlah dalam keadaan apa sekalipun, walaupun dia tersesat dalam hutan, sesat kat laut, sesat kat padang pasir, dan sesat dengan keadaan diri dia sendiri, dia boleh hidup, dia tak ada hal punya. Tapi untuk dapat pengalaman tersebut, dia kenalah pergi ke segala macam kursus dan latihan, bertahun-tahun latihan, kena ikut grup-grup ni kan, belajar semua benda, barulah dia boleh pegang title survivalist. Vincent merupakan seorang lelaki yang berbangsa Cina yang amat berminat dengan perkara-perkara yang mencabar, especially kalau ada berkenaan dengan masuk hutan. Okay, so Vincent ni merupakan seorang survivalist. Okay, so macam aku cakap tadi, Vincent ni dah mengalami ataupun dah pernah pergi bermacam-macam kursus dan latihan serta join geng-geng survivalist ni untuk hidup di dalam hutan. So dia memang pakar lah. And benda ni bukan sehari dua je kau boleh belajar, dia bertahun-tahun. And Vincent ni sebab dah lama berpengalaman dalam perkemahan ni, and then dah berpengalaman dengan macam-macam cara hidup semua. So Vincent ni all the time dia akan masuk hutan untuk berkemah. And the best part is dia ni berhutan jenis yang sorang-sorang. Berhutan, bukan, salah. Dia jenis pergi hutan sorang-sorang and dia suka berkemah sorang-sorang. And the best part, bila dia ni pergi camping, dia hanya berbekalkan perkara ataupun benda-benda yang dia perlu sahajalah. Dia takkan bawa lah benda-benda yang macam ekstra ke, charging pot ke apa benda semua. Dia takkan bawa. Dia akan bawa apa benda yang diperlukan
di dalam hutan untuk berkemah. So kisah kita bermula di suatu hari ni di mana Vincent masuk ke kerja seperti biasa, and dia announce dekat semua geng-geng dia and termasuk bos dia yang dia bakal pergi ke satu trip ni yang mana dia akan berkemah di sebuah hutan simpan yang berada di Malaysia. So geng-geng pejabat dia semua tanyalah, oh best ni kau pergi berkemah ni, tapi kau pergi berkemah dengan siapa? Kau seorang-seorang ke? Bergeng ke? Ataupun berduaan ke? Macam mana kan? So Vincent cakap dia jarang pergi berkemah dengan geng-geng ke apa, sebab bagi dia semak benda tu. So dia prefer untuk pergi seorang-seorang, at least dia dapat menikmati keindahan hutan serta chill, relax, and dia tak perlu bergegas ataupun tak perlu kejar masa. Kalau ikut orang, dia kena kejar masa orang tu lah, ni lah, semua macam-macam. So bagi dia benda tu semua semak. Alright? So dia bagi tahu lah dia nak pergi seorang-seorang je. So geng-geng pejabat dia yang lain semua macam tanyalah, you berani ke pergi seorang-seorang kan? Tak takut ke tiba-tiba hilang ke, sesat ke apa kan? Dan Vincent cakap, I dah lama buat benda-benda macam ni. Benda ni semua tak ada masalah lah. Alah, petik jari je. And then tiba-tiba bos si Vincent pun tegur lah, Vincent, kau masuk hutan kau kena jaga-jaga. Kau tak boleh nak berlagak sesuka hati. Sebab itu hutan, itu bukan tempat kita. Tempat kita, yes lah, dekat bandar. Even kat bandar pun boleh sesat. What makes you think kau masuk hutan kau tak boleh sesat? And Vincent pun dengan angkuh dia menjawab, I'm used to it. Hutan-hutan ni semua I dah belajar semua cara, teknik-teknik. I dah bertahun-tahun ada pengalaman, bermacam-macam pengalaman untuk hidup di hutan. And walaupun I sesat, tak ada hal lah. No problem, I'll be back on my feet. Alamak, macam tu sekali. And bos si Vincent ni pun bagi tahu, you better be careful with what you say. Because kadang-kadang kita tak tahu apa yang akan berlaku. Just berjaga diri and dengarlah nasihat yang aku bagi ni. Itulah kata bos si Vincent kepada si Vincent. So sebelum dia memulakan aktiviti perkemahan dia, obviously si Vincent kena buatlah segala persediaan daripada barang-barang perkemahan dia dan semua benda keperluan-keperluan yang diperlukan ketika dia masuk dalam hutan. Alright, so dia dah prepare segala list yang dia perlukan. Dah tulis and make sure everything yang dia tulis dia bawa. Okay, takut kalau tertinggal dan settle lah dia kan cerita dia. So hutan simpan ni, okay, yes, aku tak dapat nak berkongsikan dengan korang dekat mana hutan simpan ni. So aku serahkan kepada korang. Kalau korang rasa korang tahu hutan simpan ni kat mana, korang boleh lah drop komen ke apa kan. Agak-agak lah korang boleh imagine kan lah. Okay, so hutan simpan tersebut mempunyai dua kawasan untuk berkemah. Satu kawasan di mana selalu orang cakap untuk beginner lah. Diorang dah sediakan tempat-tempat seperti tempat macam ada restoran kecil-kecil, gerai kecil-kecil, ada tandas ke apa. So ini memang bukan hardcore punya lah. Memang sekadar untuk menikmati keindahan alam semula jadi. So simple je. Alright. And then dia ada satu lagi tapak perkemahan yang nombor 2, which is diorang kena naik sebuah bot, kira ikut aliran sungai ke atas. And diorang akan ada satu kawasan kemah yang memang dah set dekat tempat tu. And tapi tempat tu tak ada apa-apa. Korang kena pasang kemah korang sendiri. Tak ada tandas, tak ada makan minum. So korang kena make sure semua benda-benda tu dah disediakan sebelum korang pergi ke tapak perkemahan tersebut. So Vincent obviously dia takkan ambil yang beginner ni. Benda-benda tu semua simple bagi dia. Dia akan ambil yang advance. So ketua kawasan tersebut, which is orang yang handle semua tempat-tempat kawasan kemah ni, bagi tahu kepada semua yang berkemah dekat kawasan tersebut, hanya berkemah dekat tempat ni and janganlah pergi ke tempat-tempat lain untuk berkemah. Takut ada apa-apa yang terjadi. And adalah beberapa briefing apa boleh buat, apa tak boleh buat. Semua benda tu diorang terangkan. And Vincent sambil dia dengar semua benda ni, dia macam apa benda lah diorang merepek ni. And this is a jungle. Boy macam tu. This is a jungle. Tak ada apa-apa. I just kemah dekat tempat lain yang mana I suka lah. Tapi mengikut ketua kawasan tersebut, diorang kata tak hanya kemah dekat beberapa tempat ni and jangan keluar daripada kawasan ni takut tersesat dekat dalam hutan. And setibanya mereka ke camp yang nombor 2 tu, so yang mana yang camp dekat situ, startlah camping-camping diorang. Tapi si Vincent ni dalam diam, dia pergi lari pergi tempat lain, tempat yang tak patut dia berkemah. So selepas si Vincent dah senyap-senyap keluar daripada kawasan tersebut kan, dia pun memulakan perjalanan dia dalam hutan. So dia gunalah beberapa trik yang dia ada, guna dia punya compass watch lah apa semua untuk mencari jalan dekat dalam hutan tu. Sampailah dia jumpa satu pot camp, bukan satu pot camp lah, satu pot untuk berkemah. Dia berdekatan dengan sungai semua benda tu. Okey, tapi jauh daripada camp-camp orang lain tau. So patutnya dia tak boleh pergi kat tempat tu, tapi sebabkan si Vincent ni poyo orangnya kan, angkuh dengan skill-skill yang dia ada, dia tak dengar cakap instruktor yang bagi arahan. Dia fikir dengan ilmu pengalaman survivalist dia tu, dia boleh hidup dalam hutan tu tak ada masalah. So dia pergilah set kemah dia dekat satu tempat yang terpencil jauh daripada camp-camp lain.
Okay, dia set lah semua barang-barang pekakas untuk masak lah, apa, unggun api semua benda tu. And lepas tu bila dia dah set semua benda tu, dia pun check pukul berapa. And dia sedar that waktu tu dah pukul 6. Dia ada lebih kurang sejam lebih macam tu untuk cari makan, okay, di dalam hutan sebelum matahari terbenam. So end up ialah 1 jam. Apa yang kau boleh dapat kan? Kalau kau nak dapat ikan pun belum tentu kau boleh terus dapat dalam masa 1 jam. Kalau nasib kau baik, mungkin kau akan dapat. So si Vincent ni dia set lah dekat sungai tu, kawasan macam jerat ikan semua benda kan, untuk tangkap ikan and everything all. Tapi pada waktu yang sama, dia pun terpaksa cari sumber makanan yang lain, dan antaranya adalah seperti kumbang-kumbang, cacing ke apa. Bagi dia benda tu dah normal sebab dia dah pernah buat dulu. So bagi dia benda tu, oh tu extra protein, katanya. So dia tahulah mana kumbang yang selamat dimakan, mana tak selamat dimakan, buah-buahan, berries ke apa dalam hutan tu kan. So dia dah memang ada ilmu untuk persiapkan diri dia semua. So waktu tu dah pukul 8, pukul 9 macam tu tau. Keadaan dalam hutan gelap, hanya bercahayakan unggun api dia and also cahaya bulan pada waktu tu. Ya, malam tu cerah. So nasib baik si Vincent ada cahaya bulan untuk kira lagi terang lah kawasan dekat tempat tu. So Vincent pun fikir okey lah, dia better masuk tidur. Besok dia ada satu hari dia nak jelajah hutan, nak masuk gua ke apa benda semua, dia nak buat benda tu. And pada waktu yang sama dia still nak kena cari makanan untuk keesokan hari dia. Okey, kenapa menyusahkan diri? Kenapa tak bawa Maggi ke apa benda kan? Kan senang hidup kan ni, kau nak cari makanan dalam hutan, semak weh. Aku tak faham dah orang-orang macam ni kadang-kadang. Maaflah, teremosi pula. Okey. So sebelum si Vincent masuk tidur, Vincent terfikir akan kata-kata instruktor yang bagi arahan tadi, kata dalam hutan tak boleh buat ni, tak boleh buat tu. And dalam otak Vincent fikir, kalau aku buat apa akan terjadi? Apa tiba-tiba harimau akan keluar? Tak pun aku kena tangkap dengan hantu. Takutnya. Macam tu lah fikiran si Vincent. And lepas tu dia dah dengar semua tu, dia tergelak. Kalut betul fikiran orang kat sini. So Vincent macam fikir benda-benda ni semua mengarut. Okay, dia fikir macam, alah, aku manusia, aku dalam hutan, aku boleh survive, tak ada masalah semua benda ni. Kita in control, bukan dia control kita. Itulah apa yang dipikirkan oleh Vincent. So selepas semua dah settle, dia pun dah rasa penat and dia pun masuk tidur. Tengah si Vincent sedang lena di buai mimpi, tiba-tiba Vincent terdengar seperti ada sesuatu yang sedang berjalan di kawasan perkemahan Vincent. And Vincent pun terbangun lah. And time dia terbangun, dia nampak seolah-olah ada bayangan seperti seekor binatang, tapi dia tak jelas binatang apakah itu. Tapi apa yang membuat si Vincent cuak ataupun takut is that apabila dia terdengar seperti ngauman sebuah binatang tau. And first thing yang dia terfikir, ngauman tersebut adalah harimau. So Vincent dah macam terfikir, alamak, ada harimau dalam kawasan perkemahan. Aku harap dia cepat-cepat belah kan. Settle kalau dia datang dekat kemah dia. Tapi dia nampak bayangan tersebut jauh daripada kemah dia. So Vincent hanya duduk dalam kemah tu, berharap yang harimau tersebut kira pergi jauh lah, tak datang dekat. Namun nasib tak menyebelahi si Vincent ni. Sebab apa? Harimau tersebut makin rapat dengan kemah tersebut. And apabila dia sedar yang harimau tu dengan kemah tu hanyalah beberapa inci sahaja, and time tu Vincent terus cuba kawal pernafasan dia. Takut-takut harimau tersebut terdengar pernafasan si Vincent and nak masuk ke dalam kemah tersebut. Okay. Sambil si Vincent memerhatikan keadaan di luar kemah dia, apa yang dia perasan is that harimau tersebut yang berjalan di atas 4 kakinya tiba-tiba berdiri dan jalan dalam keadaan yang tak normal langsung. Okay. And nampak macam satu perubahan yang ketara and tak nampak seperti binatang yang dia nampak tadi tu. And Vincent dia seolah-olah dia nak menjerit pada waktu itu, tapi dia tak boleh. Sebab dia takut kalau dia menjerit, benda tu tahu dia ada kat dalam, settle Vincent. So Vincent hanya duduk diam dalam kemah dia and just termenung tengok dekat bayangan kemah tersebut tau. Mengharapkan yang makhluk tersebut menghilangkan diri. Tapi makhluk tersebut hanya mendekatkan diri lagi dengan kemah tersebut. And lepas tu apa yang Vincent sedar is that kemah dia digoyangkan, digoncangkan dengan non-stop kan, dengan kuat sekali. And Vincent pun duduk kat dalam tu berpegang dengan apa segala bag ni semua, mengharapkan yang benda tu stop. Tapi benda tu agak lama jugalah kena goncang and everything. So fikiran si Vincent tu dia just nak keluar daripada kemah tu and lari. Tapi pada waktu yang sama dia tahu
bila apa segala ilmu yang dia belajar, dia kata kalau dalam situasi begini, kalau dia keluar, kalau kata itu binatang sekalipun, dia settle. Sebab apa? Binatang tersebut akan kejar Vincent dan nyawa dia mungkin terancam. So Vincent hanya boleh duduk dalam kemah tu, mengharapkan yang apa benda yang kat luar kemah tu menghilangkan diri. So lepas dia rasa macam malam tu merupakan malam yang panjang bagi dia, okey, rasa macam berjam-jam kemah dia digoncangkan, sampailah satu momen tu tiba-tiba kemah dia stop bergoncang, and dia nampak bayangan makhluk tersebut menghilangkan diri. And sambil makhluk tersebut menghilangkan diri, Vincent boleh terdengar satu jeritan ataupun seperti seolah-olah makhluk tersebut mengilai dengan begitu kuat tau. And Vincent berasa teramat takut pada waktu itu. Nama survivalist tapi member sudah cuak, sudah gigil. Alamak, settle lah kan. So itulah, belagak lagi kan dah kena kan. Disebabkan si Vincent takut, dia tak boleh nak tidur tau lepas tu. Sampailah matahari terbit, dia dah rasa badan dia dah mengantuk gila. End up Vincent pun tertidur. So bila Vincent bangun, dia fikir macam dah pukul 10 pagi macam tu tau. Bila dia tengok jam menunjukkan dah pukul 5 petang macam tu tau. Settle, satu hari dia dah habis macam tu je. Dengan apa? Sebab tidur punya pasal. So Vincent dah fikir, aduh macam mana ni, aku dah lah ada banyak benda aku tak buat. Besok pula dah nak balik dah kan, takkan aku nak bazirkan satu hari macam ni je. So Vincent pun cepat-cepat bergegas keluar daripada kemah, tengok kawasan sekeliling dia. And benda paling epic, segala barang atau persiapan dia yang dia buat sekeliling kemah dia semua telah dihancurkan. And Vincent time tu dia tak boleh nak fikir apa, dia cepat ambil apa barang yang ada dekat luar tu untuk mencari makanan. First spot yang dia pergi merupakan tempat yang dia letak jerat untuk tangkap ikan semualah. Okey, tapi malangnya tak ada seekor pun dia dapat. Sedih weh. Okey, member dah frust dah, and dia tahu dia kena cari sumber makanan yang lain. Okay, so dia carilah kot-kot ada arnab ke, ada apa ke kan yang dia boleh tangkap kan. Gila, macam cari arnab dalam hutan. Mungkin boleh lah kot kan, aku tak tahulah. Sebab aku tak pernah pergi camping ni, aku tak berminat sangat bab-bab camping ni kan. So tak tahulah macam mana dia nak cari makanan, tapi dia berusaha untuk mencari. Tanpa tak sedar, waktu tu dah hampir pukul 7 tau. And dia notice cahaya matahari dah makin berkurangan. Dia kena balik ke kemah dia sebelum matahari fully terbenam tau. Yelah, dah malam kan, dia hanya ada berlampukan torchlight je. Dia try lah sebaik yang boleh untuk mencari makanan, namun tidak berjaya. So, insiden seterusnya boleh dikatakan agak mengerikan buat si Vincent ni. Sebab apa? Lepas dia dah try sedaya upaya dia untuk mencari sumber makanan yang lain, dia tidak berjaya. So, dia end up, dia fikir, okay, dia nak balik ke tempat perkemahan dia. So, dalam perjalanan balik, tak tahu macam mana, dia tiba tersesat. Dia tak jumpa jalan pulang ke kemah tersebut. So, dia pusing. Member sudah naik risau. Sebab apa? Matahari dah makin terbenam. Keadaan sekeliling dia makin gelap. So dia cari. End up dia tak jumpa jalan pulang ke tempat kemah dia. So member dah jam dah. Dia dah fikir, alamak, settle lah kan. Takkan aku nak berhutan ke apa, nak tidur kat luar ke apa kan. Tapi sebab keadaan dah terdesak waktu tu, so Vincent tak ada pilihan lain selain cuba untuk mencari jalan pulang ke kemah dia. And waktu tu matahari dah fully complete terbenam dah. Memang tak ada cahaya melainkan cahaya daripada torchlight dia. So Vincent pun cubalah mencari jalan untuk pulang ke kemah dia, namun tidak berjaya. Akhirnya dia dalam otak dia fikir, habis, settle, aku boleh continue perjalanan aku pada keesokan pagi dia. So first things first dia kena buat is that, sebagai seorang survivalist, dia kena cari satu pokok yang besar di mana dia boleh rehatkan diri di atas pokok tau. And dia kena make sure kan dahan pokok tersebut tebal untuk menampung berat badan dia. Sebab apa? Dia tak boleh nak tidur kat bawah, takut kok ada binatang buas ke apa, binatang liar ke apa, settle dia. So dia mula cari. Akhirnya dia jumpa satu pokok ni di mana senang untuk panjat. And dia pun panjatlah pokok tersebut and menyiapkan diri dia, ikat diri dia ke atas pokok tu. So takut kalau tertidur dalam keadaan nyenyak ke apa, dia terjatuh pula, satu hal pula kan. Bukan tak kena baham dengan binatang buas, kena jatuh patah kaki sebab jatuh pokok. So dia kena make sure kan yang diri dia semua secure. And dia pun dah make sure, okay, keadaan aku dalam keadaan selamat. So dia pun nak cuba merehatkan diri dan cuba cari jalan pulang pada keesokan hari dia. So dalam si Vincent ke atas pokok tu, tengah nak merehatkan diri, bermacam-macam benda yang dia dengar dekat bawah tu. Dia dengar seolah-olah ada binatang bergerak. Dan dia tak asal dia dengar macam bunyi sesuatu yang menjerit dalam hutan. Dia tak sure yang menjerit tu binatang ke apa, tapi memang bagi dia itu adalah satu momen yang menggerunkan si
Vincent. And tengah dia dah nak tidur dah tu, tiba-tiba dia terdengar seperti ada orang yang memanggil dia. So pada waktu tu Vincent fikir macam kot-kot ada rescue team ke apa kan. Yelah, dia patutnya berada dekat port kemah tu, kot-kot ada orang cari dia ke apa. So si Vincent bersikap optimistik. Optimistik yang kot-kot memang ada orang yang mencari dia. Namun rupanya apa yang dia sangkakan orang, tapi rupanya bukan orang. So dia dengar suara seperti, bukan memanggil dia tau, seperti ada orang yang bercakap ataupun something like that lah. Dia dengar seperti suara-suara tau. So si Vincent ni pun suluh lampu dia ke bawah. And bila dia suluh lampu tu ke bawah, apa yang dia nampak? Seperti seorang yang, aku tak tahu dia bukan selendang tapi berkain, seperti pakai jubah. Is it jubah? Aku tak sure. Berhoodie macam tu lebih kurang. Okay. And then dia siap bertongkat. So korang tahulah apa benda tu kan. So Vincent pun pandang bawah, and then sambil dia tengok benda tu, dia macam ini manusia ke apa kan, pakaian macam tu kan. Kot-kot mungkin dia fikir orang asli dekat kawasan situ kot. Agak-agak lah dia tengah-tengah situ, tiba orang asli, dan dah lah bertongkat semua benda kan. Tapi dialah Vincent time tu, dia bersikap macam cakap, bersikap optimistik kan. Memang dia fikir ada orang dekat bawah tu. So dia pun pergilah menjerit, I'm up here. Contoh, aku dekat atas ni. And apa yang membuat Vincent terkejut apabila makhluk yang ada dekat bawah tu, apa yang disangkakan manusia, pandang ke atas. Okay, so wajah dia tersangatlah hodoh. And yes, makhluk tersebut tak lain dan tak bukan merupakan nenek kebayan. So Vincent once dia dah suluh lampu tu, dia dah nampak raut wajah makhluk tersebut. Dia terus tutup lampu dia, and dia terus pegang dekat segala apa benda bag yang dia ada dekat time tu. And member dah start menangis-nangis kat atas tu kan, mengharapkan yang makhluk tersebut tak panjat pokok. So nasib Vincent boleh katakan agak bernasib baik lah. Sebab apa? Makhluk tersebut tak panjat tapi asyik ketuk pokok tersebut tau. Tap. Okay? Dia tak dengar suara apa yang benda makhluk tu cakap. Sebab bagi dia makhluk tu macam seolah-olah macam membuat satu bising, macam satu jeritan ke apa macam tu tau. So Vincent macam apa benda yang benda tu cakap kan, dia tak dengar. Okay? So non-stop makhluk tu asyik try untuk turunkan si Vincent ni. Tapi Vincent sebab dia dah tahu apa benda yang dia nampak, dia dah gerun. So dia end up dekat atas pokok tu sampailah again matahari terbit. And again member tak tidur mat, sepanjang malam diganggu macam tu. And dengan segala bunyi-bunyian dalam hutan tu, member dah naik risau lah. So lepas matahari terbit and everything, so dia nampak dekat bawah makhluk tadi dah tak ada. So first things first, apa yang dia buat is that dia turun daripada pokok, tengok keadaan sekeliling dia. And tiba-tiba baru dia teringat jalan pulang ke kemah dia for some reason lah. So dia pun follow laluan-laluan tu, and akhirnya yes, memang dia sampai dekat kemah dia. Alright, tapi sebelum dia nak pack barang-barang dia nak pergi dekat kawasan sungai tu yang mana dia letak jerat ikan tu, kot-kot ada makanan, kot-kot ada ikan yang terjerat ke apa, at least dia boleh makan dulu sebelum dia balik. And yes, nasib dia kali ni bernasib baik kerana ada beberapa ikan yang tersangkut kat dalam jerat tu. And pada waktu yang sama, di seberang sungai tersebut, dia nampak lagi nenek kebayan tu. Kali ni nenek kebayan tu sedang berjalan ke hulu ke hilir sambil memandang si Vincent. And Vincent pun dengan keadaan yang cuak terus ambil segala barang dia, pergi ke kemah. And time tu dia tak fikir dah, dia tak nak masak dah. Tiba-tiba terus tak lapar, member terus tak lapar, tak penat, everything all. Terus pack semua barang dia and cuba balik ke port kemah yang telah disediakan yang dekat main area tu lah. Okay, so member pun rushing lah balik semua, everything all. Nasib baik jumpa jalan. Tapi the best part is, ni benda yang paling epic lah, yang bagi aku bila aku baca kisah ni, aku pun jam juga. Bila dia sampai dekat kawasan kemah tersebut, tiada satu pun orang-orang berkemah situ, tapi melainkan dia nampak kru-kru penyelamat kat area situ tau. So bila dia keluar dekat dari kawasan hutan ke tanah yang lapang tu, kru-kru keselamatan tu semua kira macam menyahut si Vincent lah. Kan, tanya mana Vincent pergi and everything all. Dia kata, oh tak, semalam time dia sampai, dia camp dekat tempat lain, dia tak camp dekat sini and everything all. So semalam pula dia tersesat and dia tak tahu jalan pulang ke mana semua benda kan. Dan dia tertidur lah. Dia bagilah segala-gala macam cerita yang dah berlaku kat dia. Tapi camp penyelamat tersebut, salah seorang daripada penyelamat tersebut, dia macam confused dengan cerita si Vincent. Sebab apa? Salah satu penyelamat tu bagi tahu Vincent, you kata you hilang semalam. Dan Vincent kata, yes, I hilang semalam. Dan penyelamat tu cakap, jap,
sebenarnya you tak hilang semalam, you dah hilang seminggu dekat tempat ni. Vincent dah jam. Seminggu? Tak mungkin, mana boleh seminggu. Because I rasa macam I sampai sini malam sebelum semalam, dan semalam I sesat, and hari ni lepas I balik ke camp I, dan I jumpalah semua barang-barang I, dan tu I rushing balik ke sini. Dan mengikut kisah penyelamat tu, dia kata dia dah menghilangkan diri selama seminggu, and bermacam-macam pihak dah masuk ke dalam hutan untuk mencari si Vincent. Tapi Vincent tak dijumpai, dan Vincent cakap dia hanya buat kemah tu dekat atas. Dia tunjuklah dekat bukit, satu bukit ni. Dan dia kata geng-geng penyelamat dah lalu dekat kawasan situ, tak nampak satu kemah pun. And Vincent pun terus jam. Dia kata memang dia rasa seperti seolah-olah dia hilang selama sehari je, bukan lama pun. And then dia ada dekat kemah tu 3 hari je mengikut jam dia. Tapi bila dia tengok balik jam dia, tarikh pada hari tu merupakan lebih kurang 7 hari ke 8 hari time dia sampai dekat kawasan kemah tersebut. So Vincent dah jam, dia tak tahu apa yang dah berlaku. Apa yang disangkakan hanya 3 hari, rupanya dah lebih daripada 3 hari. Dah seminggu yang Vincent telah hilang di kawasan tersebut. So end up lepas tu dia pun follow lah kru-kru penyelamat tu pulang ke base camp dorang. And lepas dah check everything, nasib baik Vincent tak mengalami apa-apa kecederaan. Cuma Vincent berada dalam keadaan yang panik dan agak boleh dikatakan traumatized lah, senang cerita, dalam keadaan yang trauma. And time tu dia ceritalah apa yang dia ingat pada waktu itu. And adalah beberapa orang yang syak kemungkinan si Vincent time dia keluar daripada kemah dia telah masuk ke alam lain. Walaupun Vincent tak boleh percaya apa yang dah berlaku, tapi itulah hakikat yang telah berlaku kepada Vincent. And mulai daripada saat itu, Vincent dia consider macam terus retire daripada pergi camping ni semua. Dia dah tak nak jadi survivalist semua benda ni. Dia dah rasa macam pengalaman dia tu adalah satu pengalaman yang amat menyeramkan bagi dia. And sampai hari ni bagi dia satu misteri yang dia tak boleh jawab. First thing is that macam mana dia boleh tersesat dalam hutan selama seminggu lebih, and siapakah nenek tua yang berada dalam hutan tersebut. Dan nasib baik nenek tu tak apa-apa kan dia. So selepas insiden tu, macam aku cakap tadi, dia terus retire daripada buat benda-benda ni. Dia dah tak nak pergi camp. And Vincent ibarat telah jadi orang yang lain daripada selepas insiden tersebut. Dia jenis pendiam, dia tak nak cakap banyak. And yelah, aku tak terkejut lah selepas insiden trauma tersebut. Memang member sudah jam kan. And dia rasa apa yang dia cakap tu kan, time dia angkuh dulu kan, time dia belagak dulu dengan survivalist dia tahu yang bila berkenaan dengan hutan ni semua, tak boleh lah nak buat benda yang macam-macam. So end up dia terus retire and tak pulang lagi, ataupun dan tak sertai lah segala perkemahan camp-camp yang berada di dalam hutan. Okay, so itulah kisah kita pada hari ini yang aku kongsikan dengan korang. Apa pendapat korang berkenaan dengan kisah ni? Pelik kan? Dia macam satu misteri tau. Kau bayangkan kau sesat dalam hutan seorang-seorang kan? Apa yang dipikirkan, binatang tiba-tiba berubah jadi makhluk lain. And then ada benda mengilai. Lepas tu tiba-tiba ada nenek pula ke dalam hutan tu. And plus member pula fikir dia sesat dalam hutan tu sehari. Tapi rupanya dia dah sesat dalam hutan tu dah lebih daripada sehari tau. Dah hampir seminggu, sampai kru penyelamat semua ada. And best part is, segala kru penyelamat yang lalu dekat kawasan kemah dia tak jumpa langsung kemah dia, padahal kemah dia terpacak kat situ. So korang bayangkan pengalaman yang dialami oleh si Vincent ni. Apa pendapat korang? Korang boleh share dekat komen di bawah tentang kisah pada hari ini. So macam biasa, sekiranya korang enjoy dengan kisah pada hari ini, korang boleh tekan butang like di bawah. And kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe. And jangan lupa bell notification supaya mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. Alright, so sampai hari ini sajalah kisah kita pada hari ini. Seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows. Sehingga kita berjumpa lagi di konten akan datang. Stay safe, stay healthy, take care guys, and sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.